pagi hari. Segala sentosa. Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. 24 Januari 2024. Begitu pantas masa berlalu ya. Betul. Bulan Januari dah nak masuk Februari, dah masuk ke penghujung Januari. Sebenarnya kita tertanya, apakah pencapaian kita? Bagaimanakah hari kita? Adakah masih sama? Dan adakah dah mula lesu-lesu sudah kelihatan? Bagaimana? Betul. Dan pastikan anda, kalau anda ada di dalam diri anda ada skill-skill yang mungkin nampak enteng, tapi sebenarnya kalau anda teruskan skill itu, sebenarnya ia akan menjadi satu senjata untuk anda menghadapi masa depan anda. Dan saya ada terbaca dalam buku Power of Skills by Manoj Tripathi. Beliau menyatakan bahawa sebenarnya skill-skill dalam kehidupan ini sangat kita perlukan, walaupun sikit. Contoh power untuk kita memujuk. Itu sebenarnya nampak macam mudah, tetapi kalau anda menguasai cara untuk memujuk itu, anda sebenarnya dapat menguasai sebahagian daripada kehidupan anda, terutamanya ketika berniaga. Sangat menarik ya satu tips tu. Sebenarnya kadang-kadang kita memandang mudah akan kelebihan itu kerana kita tak nampak ianya satu kelebihan terhadap diri kita. Jadi jangan sia-siakan, hargailah diri anda. Okey, dan bercakap mengenai hari ini ya, begitu hari yang menarik, kita akan membawakan topik perkongsian seperti biasa, akan membawakan informatif kepada anda dan untuk dijadikan sedikit sebanyak sebagai ilmu dan juga panduan dalam menjalani kehidupan, sebab setiap hari kita perlu belajar. Proses belajar tak pernah tertinggal walaupun sedikit pun. Dan bercakap tentang belajar itu, semalam sebenarnya Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah dan Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Nur Rashikin berkenan berangkat melawat ibu pejabat kami di Kuala Lumpur ini, dan saya belajar banyak perkara tentang protokol diraja, bagaimana nak berhadapan dan macam-macam lah. Saya belajar bahawa kalau nak sembah hormat tu kena ada kedudukan dia. Dia bukan main letak je. Kedudukan ibu jari ni, ibu jari ni menyentuh sebahagian daripada hidung kita. Lepas tu dia kena berhuruf A. Tak terlalu tinggi, tak terlalu rendah, dan juga selepas habis tu kita tak boleh buat macam ni. Kita kena terus letakkan tangan kita di sisi badan kita. Itu antara yang saya belajar lah. Dan antara lain adalah sekiranya ada perjumpaan ini dan sebagainya, kita tidak boleh memakai baju warna kuning tu, memang tak boleh lah. Tetapi sedondon daripada atas sampai ke bawah satu warna, itu antara perkara yang tidak boleh kita lakukan bila kita mendapat kunjungan daripada keluarga diraja ini. Itu dia. Dan itu kemeriahan yang dapat kita saksikan. Sebenarnya kami rasa sangat bersyukur, berbangga atas kunjungan hormat daripada Sultan Selangor, Sultan Sharifuddin Idris Shah dan juga Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Nur Rashikin berkenan berangkat melawat di ibu pejabat bernama. Dan kalau kita imbau kembali, rupanya Sultan Selangor pernah mengunjung di bernama. Betul. Tapi dah lama, 38 tahun yang lalu kan. Pastinya saya dapat rasakan bahawa kunjungan semalam membuka mata, banyak perubahan daripada tahun 1986 itu baginda pertama kali datang melawat bernama sehinggalah sekarang 2024. Pelbagai perubahan telah dilakukan, terutamanya melibatkan AI dan juga teknologi grafik dan sebagainya. Itu antara yang boleh kita banggakan lah, momen manis dan sebagainya. Punyalah praktis angkat sembah semalam, lupa semua. Hari ni naik lagi? Hari ni dia dah okey sikit. Dia dah hilang gemuruh tu. Okey, dan macam kita cakap tadi, kita dah sampai ke penghujung bulan 2 dan bulan depan 1 Februari kita difahamkan akan ada kenaikan dalam tarif air di seluruh negara. Dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN berharap peniaga terutamanya penjual makanan tidak akan menaikkan harga jualan selepas penguatkuasaan pelarasan tarif
baharu air mulai 1 Februari. Dan Menterinya Datuk Armiza Muhammad Ali berkata pelarasan tersebut hanya merangkumi tarif air dan bukan secara langsung kepada barangan jualan perniagaan. Dan kita faham mungkin ada yang terkesan ya, kedai makan ke ataupun mereka yang menjual minuman, kita faham, tetapi janganlah ambil kesempatan di atas kenaikan tarif air itu untuk memanipulasikan pengguna. Dan kalau sebagai pengguna, jadilah pengguna yang bijak. Kalau kita rasa keadaan agak menekan kita ataupun ada pihak yang mengambil kesempatan, apa kata kita dah mula ubah gaya hidup kita, mula mengamalkan gaya hidup sihat, amalkan minum air putih, bawa daripada rumah. Betul. Sihat pun sihat, kos pun jimat. Ya, itu dia slogan terbaru untuk kita menghadapi kos sara hidup untuk 2024. Baik, jom kita sama-sama saksikan ramalan cuaca untuk hari ini dan kemudian bersama dengan rakan setugas dari Bilik Berita. Jom. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nur Liana Zulkifli. Sekurang-kurangnya 6 cedera selepas rumah mereka runtuh dalam kejadian gempa bumi pada skala 7.1 di wilayah autonomi Uyghur Xinjiang di barat laut China semalam. Pusat gempa dikesan pada kedalaman 22 km di kawasan sempadan pergunungan daerah Wuxi. Selain 6 orang cedera parah, 4 lagi cedera ringan kesemuanya dari sebuah kampung di wilayah autonomi Kizilsu ke Xinjiang. Kebanyakan rumah di wilayah itu rosak, termasuk 47 rumah yang runtuh. Wilayah itu setakat ini merekodkan 14 gegaran susulan pada skala 3 atau lebih tinggi dengan yang paling kuat mencatatkan kadar 5.3. Pihak berkuasa juga menggantung perkhidmatan kereta api bagi memeriksa kerosakan di sepanjang landasan di wilayah yang terjejas. Bekalan elektrik yang terganggu buat sementara waktu di beberapa bahagian di wilayah itu kini pulih secara beransur-ansur. Gegaran turut dirasai di seluruh Xinjiang termasuk Urumqi, Hotan dan Kashgar. Baik, satu lagi kejadian paip bocor dikesan berlaku di dasar Sungai Perai, Butterworth, Pulau Pinang dipercayai lebih teruk berbanding Disember tahun lalu. Ketua Menteri Chow Kon Yew berkata, Perpadanan Bekalan Air Pulau Pinang telah mengarahkan pasukan penyelam untuk melihat kebocoran itu dan kerja membaiki paip berkenaan dilakukan segera. Pihaknya belum dapat memastikan sama ada kebocoran itu melibatkan tempat sama dibaiki dan ditutup sebelum ini. Menurutnya, kerosakan kali ini lebih serius berbanding Disember lalu dan PBAPP telah meminta penyelam untuk melihat kerosakan sebenar. Sekiranya boleh dibaiki, beliau berkata ia akan dijalankan segera dan kebocoran baharu itu telah menyebabkan kawasan daerah barat daya dan selatan Bukit Dumba terkesan serta mengalami gangguan bekalan air. Sementara itu, PBAPP memaklumkan pihaknya telah mengesan kebocoran besar secara mendadak pada bahagian saluran paip 1,350 mm petang Selasa yang menyebabkan berlaku gangguan bekalan air kepada 200,000 pengguna di negeri ini. Kejadian paip bocor di dasar Sungai Perai merupakan kali ketiga berlaku selepas 2 kejadian paip bocor dilaporkan pada Disember tahun lalu dan 12 Januari. Pengarah syarikat Mali Beach Resort Sdn Bhd didenda RM150,000 oleh Mahkamah Session Besut Jertih selepas mengaku bersalah membina bangunan tanpa kebenaran sehingga ia runtuh dan menyebabkan kematian 2 orang pekerjanya pada 9 November tahun lepas. Tertuduh Lee Boon Han, 55 tahun, mengaku bersalah di hadapan Hakim Ahmad Fadil Mahmud. Lee didakwa mendirikan bangunan resort di pulau perhentian itu menggunakan lukisan konsep oleh pelukis bebas
yang tidak boleh digunakan dalam apa-apa projek pembinaan dan tidak mempunyai perakuan daripada perunding bertauliah. Bangunan yang dibina Lee sebagai kontraktor itu juga didapati tidak mendapat kelulusan pembinaan dan kebenaran merancang daripada Majlis Daerah Besut selain gagal melaksanakan siasatan tanah di tapak pembinaan terbabit. Kertas pertuduhan juga antara lain menyebut Lee tidak menyediakan laporan kesan alam sekitar bagi projek, mengambil penyelia tapak tidak kompeten termasuk mengupah pekerja tidak mahir yang tidak mempunyai perakuan kemahiran dan akreditasi daripada Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan. Dalam kejadian pada 9 November lepas itu, sebuah bangunan restoran 3 tingkat yang dalam pembinaan di sebuah resort di Pulau Peranginan itu tiba-tiba runtuh dan menghempap 7 pekerja binaan termasuk seorang warga tempatan yang ketika itu sedang tidur. Baik, sekian. Salam hormat. Salam Malaysia Madani. Kusta atau penyakit Hansen adalah penyakit kronik yang berjangkit disebabkan kuman Bacillus Mycobacterium leprae. Ia menyerang sistem saraf dan kulit manusia dan boleh menjejaskan sesiapa saja, tidak kira usia atau latar belakang. Meskipun kita mungkin kurang dengar tentang kusta pada hari ini, namun penyakit berjangkit tertua ini masih wujud di seluruh dunia, termasuk di Malaysia. Ramai yang masih kurang maklum tentang hakikat bahawa kusta adalah penyakit yang boleh dirawat dan bukan penyakit keturunan. Sempena sambutan Hari Kusta Sedunia, marilah kita bersama-sama membina masyarakat yang lebih prihatin dan berpengetahuan tentang kusta. Kita boleh membuat perubahan dengan memberikan sokongan kepada mereka yang menghidap penyakit ini dan memberi kesedaran pendidikan kepada orang ramai. Itu dia, kusta bukanlah satu penyakit keturunan dan seharusnya hapuskan stigma kusta untuk bantu pesakit yang menghidapi kusta ini menjalani kehidupan normal. Ini antara topik yang kita nak bincangkan. Sebenarnya kalau kita tengok tadi, kita penuh dengan rasa simpati, tak dapat tergambarkan penderitaan yang mereka lalui. Sebenarnya seharusnya kita ambil tahu, kita cakna. Bukannya kita meletakkan mereka di satu sisi yang untuk memulaukan mereka, dan dapat kita pastikan, Helena, bagaimanalah kehidupan apabila kesihatan telah pun merundung, jatuh. Betul. Dan diasingkan pula daripada masyarakat, pastinya yang memberi kesan terhadap kesihatan fizikal dan juga mental mereka. Betul, dan kesedaran ini yang kami mahu bawakan kepada anda semua. Bila kita mengenali punca ataupun simptom penyakit kusta ini, mungkin ia dapat meningkatkan pengetahuan kita dan seterusnya mengelakkan kita daripada terus mendiskriminasi, dan dengan pengetahuan yang kita ada, kita dapat memberi sokongan yang sepetulnya kepada mereka. Baik, untuk itu kita bercakap dengan tetamu kita di studio pada ketika ini, iaitu Dr. Rebecca Chong Kaijan, pakar perubatan klinikal dermatologi Pusat Perubatan Universiti Malaya. Terima kasih Dr. Rebecca kerana sudi bersama dengan kami. Terima kasih. Okey, Dr. Rebecca, kita nak tanyakan soalan kepada tentang penyakit kusta ini. Secara ringkas dia, sebenarnya jangkitan kusta ini apa sebenarnya? Saya tahu sejak zaman dahulu banyak orang yang sangat takut kepada kusta, sebab kusta ni dia melibatkan banyak kecacatan kat muka, kat hidung. Tapi sekarang kita tahulah kusta ni bukan hukuman atau sumpuhan daripada Tuhan. Dia sejenis penyakit yang kronik yang disebabkan oleh bakteria. Bakteria ini namanya Mycobacterium leprae. So sebab tu kusta juga dikenali sebagai leprosy dalam English atau Hansen disease. Dan bakteria ini dia memang serang saraf-saraf periferi dengan kulit. Okey, doktor, apa jenis-jenisnya? Katanya ada 2 jenis. Tiga jenis. Kalau kita berdasarkan WHO classification, itu World Health Organization, 2 jenis. Satu iaitu multibacillary, satu paucibacillary. Okey, saya tahu perkataan ni sangat kompleks kan, tapi kalau saya cuba untuk meringkaskan, multibacillary, multi maksudnya multiple, maksudnya
banyak, bacillary tu bakteria. So jenis ni banyak kuman, dia lebih serius. Kalau palsy bacillary, palsy sakit kuman, dia jenis yang lebih tidak serius. Tapi jangan risau, semua jenis pun boleh dirawat dengan sempurna. Okey, dan bercakap tentang boleh dirawat itu, sebelum kita rawat sebenarnya apa simptom-simptom ataupun proses saringan penyakit kusta ini? Okey, itu dia. Kita nak tahu juga kan saringan dia. Apa yang boleh kita lakukan? Katanya ada tumpuk-tumpuk tapi tak gatal dan sebagainya. Okey. So untuk bakteria ni, dia suka tempat yang sejuk. So kulit dan saraf-saraf periferi maksudnya kat hujung, dia bukan kat internal organ. So simptom dan tanda juga kat kulit dan saraf-saraf periferi. Untuk kulit, pesakit boleh dapat ketulan, lebam atau perbezaan warna, mungkin ada nodul, ulcer juga yang tidak boleh sembuh dalam beberapa minggu atau bulan. Dan kadang-kala ketulan ni dia tak ada sensasi. Untuk saraf periferi, mereka boleh ada kebasan atau kebasan yang sakit. Itulah tanda-tanda dan simptom. Tapi kalau lama-kelamaan kita tak ada rawat, sebab penyakit ini dia memang slow. Saya difahamkan 1 tahun hingga 30 tahun waktu tempoh inkubasi dia. Sebenarnya apa yang terjadi antara 1 sampai 30 tahun itu? Dia sembunyi je. Dia sembunyi je. Tapi average dalam 4 tahun pesakit akan dapat tanda atau simptom lah. Maknanya doktor, kalau contoh Aminah ada tanda-tanda merah tetapi dibiarkan saja, tapi sebenarnya dia sudah ada, dan kemudian datang dengan kawan-kawan, duduk satu rumah, pergi sekolah dan sebagainya, adakah ia sebenarnya boleh merebak? Itu soalan yang bagus sebenarnya, sebab ada banyak orang yang mempercayai penyakit ini dia dijangkiti melalui sentuhan kulit. Tapi itu bukan benarlah. Penyakit ini dijangkiti melalui titisan cecair di udara. So maknanya contohnya Aminah tu dia batuk atau bersin cecair dari hidung atau mulut dia mengandungi bakteria, dan itu boleh merebak dan menjangkiti orang lain. Doktor, kita nak tahu Macam juga COVID je lah kan, pakai mask je lah kan doktor. Itu ada langkah yang terbaik lah. Mana? COVID yang penyakit yang sangat glam sekarang kan. Tapi kusta, tak ada banyak orang yang tahu tentang kusta. Ya, memang dia cecair dari udara, tapi kalau kita berbanding dengan COVID kadar jangkitan dia lebih tinggi kalau kita berbanding dengan kusta. Contohnya, kalau saya berbual dengan kawan saya lah yang ada Aminah COVID. Aminah. Bukan Aminah lah. Aminah tak ada COVID, dia ada kusta. Satu pesakit yang ada COVID, kita tak pakai mask, tak ada pakai PPE. Dalam 10-20 minit, kita mungkin akan dijangkiti COVID kan. Tapi untuk kusta, dia kadar jangkitan dia sangat rendah. Kontak rapat, definisi dia mestilah berhubungan selama 20 jam dalam seminggu selama 3 bulan. Kalau dia lebih kurang daripada tu, dia tidak dianggap sebagai kontak rapat. Maknanya risikonya lebih mudah terima apabila kita menjalani hidup serumah ataupun dengan si pesakit tersebut. Kita nak tahu juga, adakah penyakit kusta ini boleh diwarisi ataupun bagaimana doktor? So yang saya tadi cakap, penyakit ini memang daripada bakteria. So dia tidak akan diwarisi daripada ahli keluarga. Dia bukan hereditary. Doktor, kan doktor cakap tadi dia merebak melalui titisan dan sebagainya. Bagaimana pula dengan kalau mereka duduk satu rumah dan sebagainya, bekas makanan, pegang tombol pintu, adakah ini juga boleh menyebabkan penyakit ini disebarkan? Kalau makan bersama-sama dan kita memang ada interaksi, kalau ada cecair dari hidung atau mulut dalam makanan itu, memang ada peluang lah untuk risiko untuk dapatkan penyakit ini. Tapi pihak KKN dengan Public Health, Jabatan Kesihatan, sebab kusta ni dia
dia sangat pentinglah untuk kita rawat. Ya. So untuk semua kes kusta yang disahkan, semua kontak rapat akan dihubungi oleh Jabatan Kesihatan. Biasanya melalui telefon. Okey. Ya. Dan kalau ahli keluarga ke kawan ke dianggap sebagai kontak rapat, mereka akan pergi ke klinik untuk menjalani pemeriksaan. Okey, apa pemeriksaan yang dilakukan dilalui untuk mengesahkan adanya jangkitan kusta ini? Okey, so kita akan tanya soalan lah kalau ada simptom yang tadi saya cakap. Kita juga akan buat pemeriksaan badan, tengok saraf dan kulit. Kalau kita suspek, pesakit ini mungkin terdapat kusta, kita akan buat ujian untuk diagnose. Ujian untuk diagnose ada 2 jenis. Satu dia torehan kulit, slit skin smear. Kita ambil sampel. Jangan takut. Macam takut ya doktor. Torehan kulit doktor macam sakit je. Dia sakit sikit je. Dia macam kita ambil pisau yang kecil dan kita toreh kulit sikit je. Yes. Ya. Kat telinga, kat lutut, kat siku, sebab tempat ni dia tempat yang sejuk. So bakteria ni dia suka tempat yang sejuk. Kita ambil sikit sampel, kita tengok kat mikroskop. Kalau ada kuman, then kita dah sahkanlah ini kusta. Doktor, yang bercakap tentang torehan itu selalunya belakang telinga, siku dan juga lutut. Tetapi kalau kontak rapat itu ataupun mereka yang mahu didiagnose itu ada kesan merah ataupun kesan putih tumpukan, benjolan dan sebagainya, kita ambil dekat situ ataupun kita tetap juga ambil yang dekat kawasan sejuk tu? Okey, kita tetap ambil kat kawasan sejuk, tapi kebetulan kita pun boleh ambil extra sampel. Okey, doktor, kita nak tahu juga apakah komplikasi yang berlaku sekiranya seseorang itu mengalami penyakit kusta? So lama-kelamaan kalau kita tidak rawat, komplikasi ada banyaklah. Memang untuk kulit yang saya cakap boleh dapat ulcer. Ulcer boleh membesar jadi kronik. Lagipun dia tak sakit, so pesakit pun tak hairan, kenapa saya ada ulcer. Kalau saraf, ada kemungkinan dapat kependekan di jari, tangan, kaki juga, dan kecacatan muka. Hidung mungkin akan bengkok atau perbezaan muka. Semua ini sebab saraf dah rosak. Dan adakah ianya akan bersifat permanen ataupun sementara sahaja? Dia permanen. Mata juga ada komplikasi. Mungkin dapat katarak, glaukoma, uveitis. Kalau kita tak rawat dengan lama, mungkin pesakit akan buta. Tapi jangan risau. Sebab ada rawatan. Kalau kita rawat dalam peringkat yang awal, kita akan mengelakkan komplikasi ini berlaku. Okey, doktor, kita nak bercakap tentang rawatan di peringkat awal itu. Tapi kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini, anda semua jangan ke mana-mana. Okey, terima kasih kerana sudi bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia dan masih lagi membincangkan tentang penyakit kusta dan kita sudah berada pada fasa bagaimana untuk mendapatkan rawatan awal, dan seperti yang kita sedia maklum bahawa proses tempoh inkubasi itu adalah 1 ke 30 tahun. Bagaimana untuk kita dapatkan rawatan di peringkat awal, itu kita nak kena tanya dekat Dr. Rebecca. Dr. Rebecca, macam saya cakapkan tadi, tempoh inkubasi adalah 1 sampai 30 tahun. Bagaimana sebenarnya saya nak cepat-cepat tahu dan rawat simptom saya di peringkat awal? So golongan yang paling tinggi risiko tu adalah kontak rapat sebenarnya. Sebab untuk kusta dia ada lokasi endemik dia. Dia bukan di merata tempat. Bukan seperti COVID, dia pandemik kan. Pandemik tu peringkat antarabangsa. Tapi untuk kusta dia endemik. Hanya beberapa lokasi saja. Dan kita tahulah lokasi endemik sebab ada kes kusta yang sah yang disahkan di kawasan itu. So
apabila memang kita dah detect satu kes yang sah, semua kontak rapat akan dihubungi. Dan kalau dia kontak rapat, mungkin dia berisiko untuk mengandungi kuman ini. Kalau tak ada simptom pun, kita akan bagi satu dos antibiotik. Ya, satu dos saja untuk merawat. Kalau patient ada simptom dan kita buat pemeriksaan, buat ujian diagnosis, dia ada kusta, then kita start rawatan dengan segera. Okey, kita nak tahu juga doktor, adakah pesakit kusta ini perlu diasingkan daripada masyarakat ataupun bagaimana? So, sejak zaman dahulu pemerintah British, kita ada satu isolasi hospital. Tapi sekarang tak perlu. Dia tak macam COVID. Dia tak perlu kuarantin sebab kadar jangkitannya sangat rendah. Lepas tu kalau kita dah start rawatan, dia tak akan menjangkit orang lain. Maknanya kan doktor, kebarangkalian ada kusta di antara kita ni sangat tinggi lah kan doktor? Adalah, tapi tempoh merebak tu tak adalah kan? Ya. Faham. So, doktor, penyakit ini antara penyakit yang telah lama wujud di Malaysia kan? Daripada silap saya 1929 tahun macam tu. Tetapi rawatan itu daripada zaman dulu sampai sekarang, adakah ada penambahbaikan dan diskriminasi terhadap pesakit ini, adakah ia masih wujud ataupun bagaimana? So pada zaman dahulu ramai orang yang mempercayai tak ada penawar, dia memang satu death sentence. Ya, nampaknya sangat takut, sangat mengerikan sebab kecacatan. Tapi itu tidak betul lah. Sekarang kita memang ada rawatan yang efektif dan efisien. Dan rawatan ini adalah antibiotik. Ya, dia kombinasi antibiotik, so beberapa jenis antibiotik dan untuk dimakan setiap hari, dan ini berdasarkan WHO jugalah, dia namanya MDT, multi drug therapy. Okey, doktor, kita nak tahu juga seperti yang doktor maklumkan untuk tempoh penyakit kusta itu untuk kelihatan menonjol dia ada tempoh inkubasi tapi bagaimanakah pula tempoh rawatannya, berapa tahun ataupun waktu jangka masa yang diperlukan untuk merawat seseorang itu bebas daripada penyakit kusta itu sendiri? So ini berdasarkan jenis kusta. Kalau dia multibacillary atau paucibacillary. Kalau dia jenis yang lebih tidak serius, tempohnya selama 6 bulan. Kalau yang lebih serius, tempohnya 12 bulan. Doktor, saya ada terbaca tempoh rawatan itu agak panjang. Macam multi tu 15 tahun, yang pausi itu 5 tahun. 15 tahun dan 5 tahun itu bukan tempoh rawatan, itu tempoh pemantauan je. Maksud tempoh pemantauan itu apa? Maksudnya lepas kita dah rawat, kita akan bawa ke klinik untuk buat torehan kulit, kadang-kadang untuk tengok kalau ada bakteria atau tidak. Dia bukan tempoh rawatan selama 15 tahun, bukan. Dalam tempoh tempoh 15 tahun tu tempoh apa doktor? Pemantauan. Dalam tempoh pemantauan tu kebarangkalian untuk dia merebakkan dan sebagainya adalah juga masih rendah. Merebak dah tak ada merebak sebab kalau dah rawat selama 4 minggu, dia tak akan menjangkit orang lain. Ini pastinya satu perkara yang boleh membuatkan kita semua dah tak takut kusta. Satu pencerahan yang baik. Friend, no more enemy kan doktor? Doktor, kita tengok daripada secara statistiknya, jumlah pesakit kusta ini semakin meningkat. Kalau 2021 142 kes, 2022 164 kes. Ini adalah pertambahan 15.5%. Dan tadi saya tanya doktor, kita berapa ada? 190. So adakah trend meningkat ini satu yang menggerunkan, satu yang perlu kami risaukan? Kalau kita tengok trend dengan lama, memang setiap tahun kita ada average 190 macam tu. Tapi semasa era COVID, kan pihak KKM, doktor, anggota kesihatan, semua resource kita fokus kepada COVID. Untuk mencegah COVID, untuk quarantine center, untuk merawat COVID. So oleh demikian, pada masa zaman COVID, kes untuk kita mengesan kusta dia jatuh.
Ya, so lepas era COVID, sekarang dah pra-COVID kan. So semua kes pengesanan kusta, klinik kesihatan, semua kita resume balik. Okey. Dan kita dah boleh mengesan kes yang baru untuk kusta. Dia bukan sebab kes-kes merebak, bukan. Okey, Yang disebabkan sebelum tu memang kita kurang detect kes kusta. Okey, Ya. Okey, doktor, nak kita tahu penyakit kusta daripada rawatan ni yang diberikan adalah rawatan terhadap penyakit itu sendiri. Adakah mereka juga turut diberikan rawatan kesihatan mental juga atau bagaimana? So ada kebanyakan kes kusta dia ada banyak diskriminasi dan stigma dalam masyarakat. Ya, ada orang yang takut untuk sentuh pasien ni dan kelihatan pun kadang-kadang dia buruk. Ya. So memang ada impact mental lah untuk pesakit ni. Kita boleh refer kepada psikologi atau psychiatrist. Dan untuk kecacatan saraf, kita boleh refer kepada pakar neurologi juga. Sebab mereka mungkin ada kebas atau sakit. Mereka mungkin kena dirawat untuk simptom tu. Okey, baik. Itu dia. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Rebecca Chong Kai Jan, merupakan pakar perubatan klinikal dermatologi Pusat Perubatan Universiti Malaya, atas topik perkongsian begitu menarik sekali, iaitu kusta bukan penyakit keturunan. Kita dah kena ubah persepsi itu. Sebelum ni kita tanya juga, ini merupakan penyakit keturunan ke? Kalau dulu takut kan diasingkan, sekarang dah boleh rapat dah dengan mesra. So rapat. jangan risau. Okey. Dan kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Lepas ni apa topik dia? Jangan ke mana-mana. Hai semua, sekarang saya berada di Museum Coklat Kuala Lumpur. Bercakap mengenai coklat, terdapat pelbagai jenis coklat yang berbeza rasa dan bentuk. Tapi pernah tak anda terfikir bagaimana coklat tersebut diproses? Kalau nak tahu, jom ikut saya. Untuk pengetahuan penonton, Museum Coklat ini terletak di Kota Damansara dan ianya mula dibuka secara rasmi pada tahun 2014. Museum ini merupakan museum coklat pertama di Malaysia dan Asia. Di sini, pelbagai info menarik mengenai coklat dikongsikan kepada pengunjung. Antaranya, proses pembuatan coklat, khasiat dan bermacam-macam lagi. Bagi pengunjung yang tidak pernah memegang biji koko, anda berpeluang untuk memegangnya. Bahkan, anda dapat melihat sendiri bagaimana rupa Raja Koko Afrika. Selain dapat melihat replika mesin, terdapat juga adunan coklat pertama di dunia yang telah dicipta pada tahun 1879 oleh peneroka coklat antarabangsa iaitu Swiss Chocolatier dan Rontoplan. Basically untuk museum coklat kita ni bukan sekadar museum semata-mata. Jadi kita ada beberapa pameran yang kita tawarkan lah apabila pengunjung datang ke museum kami. Untuk museum 2.0 ni lebih kepada pameran di mana pengunjung boleh ada experience, berpengalaman untuk melihat replika pokok koko. Selepas tu boleh lihat coklat. KLCC yang pembuat pada coklat. Selepas tu kita ada train diorama. Kita ada juga lukisan 3D dan juga potret daripada bekas Perdana Menteri kita menggunakan M&M's. Jadi di situ memberi pengalaman juga kepada para pengguna pelawat lah tentang museum 2.0 kami. Dan museum 1.0 pula lebih kepada sejarah. Jadi sejarah kita nak tahu kepada asal usul koko tu daripada mana, dan juga kita akan memberitahu sedikit sebanyak tentang kesihatan daripada segi coklat lah, memberi tubuh badan kita kesihatan. Itu sedikit sebanyak lah apa pengalaman dan juga yang pengunjung yang boleh datang ke tempat kami lah. Museum Coklat yang menggunakan konsep 3E iaitu Education Interactive, Experience Chocolate Making dan Enjoyable Shopping sudah pasti memberi pengalaman yang berharga buat pengunjung yang hadir. Setiap hari pada jam 11 pagi, 12 tengah hari, 3 dan 4 petang, para pengunjung berpeluang untuk melihat sendiri demonstrasi proses pembuatan coklat. Okey, so proses dia kita selalunya akan mulakan dengan mencairkan coklat lah. Terlebih dahulu, so coklat yang kita gunakan kat sini adalah daripada jenis Coverchurch. So coklat ni bila dia dah cair, kita akan buat satu proses nama dia tempering the chocolate. So proses ni kita akan ambil beberapa scoop coklat masuk ke dalam mangkuk, kemudian kita akan tuangkan coklat tu ke atas batu marmar. So kenapa kita gunakan batu marmar ni? Sebab batu marmar ni dia sejuk dan permukaan dia licin dan rata dan memudahkan proses ini dijalankan lah. So selepas coklat tu kita dapat suhu yang kita nak. So selalunya suhu di antara 27 hingga 30 darjah Celsius lah. So bila dah
dapat suhu yang kita nak tu, kita akan masukkan semula ke dalam mangkuk, kita akan kacau, kemudian kita akan prepare kita punya acuan. So acuan tu sebelum kita gunakan, kita kena panaskan dulu. Okey, tujuan kita panaskan acuan tu supaya coklat mudah untuk dikeluarkan dan tidak melekat. So bila kita dah panaskan, kita akan masukkan coklat ke dalam acuan dan kemudian kita akan ratakan, kemaskan acuan tu dan kita akan buat satu lagi proses, iaitu proses getaran ataupun vibration process. So selepas vibration process dilakukan, kita akan simpan coklat dalam peti sejuk selama 10 hingga 15 minit. Dan selepas 10 hingga 15 minit, kita dah boleh buat keluar coklat kita dan diberikan kepada pengunjung yang hadir ke Coklat Muzium Kota Damansara. Di sini juga, para peminat coklat boleh mendapatkan coklat-coklat kegemaran mereka dalam pelbagai bentuk, rasa dan jenama dengan harga yang berpatutan. Kepada penonton yang ingin dapatkan maklumat lanjut, boleh layari laman sesawang di www.coklatmuseum.my. Macam mana? Menarik kan aktiviti pemprosesan coklat di sini? Jomlah ajak keluarga, kawan-kawan ke Muzium Coklat Kuala Lumpur di Kota Damansara. Sambil-sambil tu boleh cuci mata untuk membeli coklat pilihan anda di sini. Hari Kru Filem Malaysia. Jarang kita dengar. Betul. Dan tahun ini adalah sambutan kedua Hari Kru Filem Malaysia. Ia adalah bagi memberi penghargaan, menjamin kebajikan dan keselamatan sektor pekerja filem Malaysia. Dan untuk bercakap tentang Hari Kru Filem Malaysia ini, kita bersama dengan tetamu. Iaitu Encik Muhammad Khalil Salim, merupakan Presiden Persatuan Pekerja Profesional Filem Malaysia ataupun Profima. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Okey, Cik Khalil, terlebih dahulu mungkin Cik Khalil boleh terangkan apakah itu Profima secara dasarnya dan secara keseluruhannya bagi mereka yang sebenarnya tak berapa jelas lagi mengenai Profima ini. Baik, yang pertamanya terima kasih pihak bernama kerana bagi ruang kepada Profima. Profima sebenarnya sebuah NGO mewakili sektor pekerja filem. Jadi kalau bercakap tentang pekerja filem tu, wakilnya adalah Profima. Kita dah 30 tahun dalam industri memperjuangkan hak-hak kerjaya tentang pendidikan dan juga kebajikan kru-kru filem lah. Bermula daripada bawah sampailah ke pihak management. So selalunya ada wakil kita. Kita ada lebih kurang 23,000 ahli yang berdaftar bawah kita. Dan kita ada cawangan seluruh Malaysia. Dan juga kita ada 24 bidang kepakaran. Jadi cameraman-nya, soundman-nya, make-up-nya, semua ada dengan kita lah. Jadi dia merangkumi semua bidang kerja lah. Daripada filem, daripada televisyen, daripada komersial, iklan, daripada media sosial. So ada pelbagai lah. Itu dia, dah 30 tahun pastinya usia yang cukup matang untuk Profima berkembang lebih maju sekali. Dan kita nak tahu juga mengenai visi, misi dan juga perjuangan Profima ini sebenarnya. Baik, untuk kita dalam pemerintahan 2-3 tahun ni, saya baru ambil alih Nurul. Baru 2 tahun begitu. Jadi untuk kita letakkan satu visi yang agak jauh lah. Kita nak mengantarabangsakan kru kita dari segi pemikiran, cara kerja mereka. So jadi sudah tentulah kita ada beberapa misi yang kita tetapkan. Antaranya macam mana nak merubah suatu kumpulan itu kalau bukan melalui pendidikan. Jadi kita kuatkan di bahagian sektor pendidikan, latihan semua. Kemudian kita selesaikan masalah kebajikan yang ada dalam kru filem. Kemudian selainnya lebih kepada pentadbiran dan juga operasi kita lah. So itu di antara misi-misi untuk kita mencapai visi itu. Okey, dan berdasarkan misi dan visi itu, adakah ia menjadi tonggak kenapa adanya sambutan Hari Kru Filem Malaysia ini? Betul. Dan katanya ini kali kedua kan? Betul. Saya sebenarnya bulan-bulan pertama apabila diberi amanah mengetuai kumpulan sektor pekerja ni, saya jumpa dengan ramai orang. Semua kru, saya turun ke semua kru. Sampai di satu tempat, di stor peralatan penggambaran, ada seorang gaffer ataupun bahagian lighting jumpa saya. Katanya kenapa kru tidak dihargai dalam satu majlis atau satu hari. Seperti doktor, seperti nurse, seperti lain-lain sektor pekerja. Jadi daripada kru bawahan itu yang saya angkat sampai ke atas, akhirnya berlakulah satu sambutan tahun lepas. Jadi bila kami buat sambutan itu, ramai yang datang. Lebih kurang 600-700 orang yang datang meraihkan.
lebih kepada ukhuwah, lebih kepada nak berjumpa kawan-kawan dan sambutan lah. So ini tahun kedua. Jadi kami menjangkakan lebih ramai lagi yang akan datang, dan juga kita juga sudah wawarkan kepada penerbit dan juga semua kumpulan produksi, kalau boleh diberikan 1 hari pelepasan. Maksudnya down day hari itu, jangan syuting waktu itu, bagi menghormati, memberi pengiktirafan kepada pekerja filem. Sebab pekerja filem ni dia punya jasa dia sangat besar sebenarnya. Mana-mana artis, mana-mana selebriti yang naik, semuanya daripada jasa kru-kru filem kita. Jadi untuk menghargai mereka, tidak pernah digazetkan dari mana-mana hari. Kami memilih 1 Februari sebab senang diingat. Tak ada apa-apa makna, tapi ianya senang diingat lah. So itu kita mulakan untuk tahun kedua lah. Itu dia. Dan kita nak tahu juga mengenai Hari Kru Filem Malaysia 2024 ini. Mungkin tiap-tiap tahun ada tema-tema tertentu yang nak diangkat ataupun nak disampaikan, dan tahun ini bagaimanakah tema dan misi dan visi yang nak diangkat mengenai Hari Kru Filem Malaysia ini? Tahun ini kami bekerjasama dengan Dewan Bahasa dan Pustaka. Kebetulan Finas ada penyelenggaraan bangunan apa semua. Jadi kami lari ke Dewan Bahasa. Bila sampai di Dewan Bahasa berjumpa dengan Ketua Pengarah, alhamdulillah Dewan Bahasa menyambut kami dengan baik. Jadi kami tetapkan konsepnya, segala-gala pengisiannya lebih kepada isu bahasa dalam filem. Jadi yang selalu dipinggirkan. Jadi kurang diberi perhatian. Kali ini kami angkat isu bahasa, budaya dalam filem itu sendiri sebagai tema kita. Jadi akan ada beberapa program yang melibatkan tentang bahasa. Kebetulan kami berada di Dewan Bahasa, di Dewan Keramat Balai Budaya. Itu yang menariknya hari itu. Menarik juga sebenarnya bahasa menyatukan bangsa, dan bahasa juga penggunaan bahasa kita ketika ini dah banyak bahasa rojak kan. Mungkin daripada filem juga kita boleh membetulkan balik mana yang betul, kita ikut kita orang kata apa, perbetulkan mana yang salah, ikut mana yang betul, itu yang sepatutnya. Dan kita nak tahu juga Cik Khalil mengenai program ini di manakah ianya akan diadakan? Okey. Pada 1 hari bulan Februari nanti akan diadakan di Balai Budaya Tun Said Nasir, Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur lah. So bermula daripada 9 pagi sampai 5 petang. Tapi program yang besarnya daripada pagi sampai tengah hari lah. Okey. Dan program itu daripada awalnya akan dilakukan mesyuarat. Okey. Apa lagi pengisian untuk hari? Kita ada bermula dengan wacana tentang isu bahasa budaya tadi. Itu kita ambil daripada beberapa panel daripada wartawan, daripada apa yang betul tentang tahu tentang bahasa. Itu memang panel-panel yang diluluskan oleh Dewan Bahasa dan Budaya lah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ada satu bual bicara bersama dengan CEO Finas. Sebab CEO Finas ini baru masuk, penggalang baru. Jadi ramai penggiat filem yang masih belum kenal, masih belum bersua. Jadi kami beri satu ruang di situ. Kemudian yang lainnya lebih kepada, kita ada MOU dengan Dewan Bahasa, pihak kita, sebab kita akan membantu untuk memperjuangkan isu bahasa dalam filem. Kita wakil industri filem lah. Dan bagaimana pula dengan keselamatan pekerja kru, misalnya kebajikan kru wanita ataupun pengkarya filem bebas? Bagaimana? Ada apa yang boleh dilakukan dan sedang dilakukan untuk golongan ini? Kita di antara terawal menjalankan MOU dengan Pekeso. Keselamatan pekerja di lokasi kita dah cover awal. Dan kita dilantik jadi ejen Pekeso, dan alhamdulillah saya juga dilantik jadi ahli jawatankuasa Pekeso sekarang. Jadi kita berada di peringkat yang agak selesa tertinggi di Pekeso. Jadi sebab itu bagi sektor pekerja, kita memang syarat wajib dalam perlembagaan kita wajib ada caruman Pekeso. Yang bagusnya Lina, tahun ni kerajaan bagi bagi bantuan sebanyak 90% daripada caruman untuk pekerja bebas. Daripada 200 lebih punya package, kita cuma dapat RM20 lebih setahun. Jadi caruman Pekeso tu dah hampir sama dengan pekerja tetap. Jadi itu yang bagusnya. Tapi seperti biasalah, kesedaran tu, awareness tu kita orang kena buat kuat sikit, sebab belum 100% lagi. Sektor pekerja ni betul-betul mencarum Pekeso. Dan bercakap tentang itu, saya difahamkan juga Cik Khalil dan jawatan kuasa telah pun menyantuni set penggambaran filem 6 Jelaka di Gopeng Perak. Dan bagaimana sambutan yang dilakukan untuk sambutan Hari Kru Filem Malaysia ini, dan satu lagi tentang kebajikan Pekeso mereka? Adakah yang disentuh?
Aktiviti melawat lokasi ni memang sentiasa amalan kami. Sebab kita bukan nak pergi cek mereksa, bukan. Kita nak menyantuni sebenarnya. Kita nak jumpa sebab kru-kru kita kadang-kadang susah nak datang pejabat kita apa semua. Jadi kita turun padang. Jadi bila kita jumpa, kita melihat majoriti ada caruman tapi masih ada yang belum. Sebab tu saya kata tadi cabaran kami macam mana nak pastikan 100% semua mencarum. Tapi alhamdulillah yang kita pergi tu sambutan sangat baik, mereka menerima, seolah-olah kita memberi sokongan atas kerjaya mereka. Kerja syuting ni, lagi-lagi filem sangat susah sebenarnya. Betul. Sangat Saya tak berat. berapa nak tahu, belum lagi ditawarkan untuk berlakon filem lah. Tanda-tanda depannya tawar Lina. Betul. Okey. Tapi bagaimana pula masa dengan aduan-aduan ahli tentang kebajikan mereka dan sebagainya? Bagaimana? Kita di Profima kita ada memang Biro Aduan dan Disiplin. Jadi apa saja aduan memang kita terus biro kita yang ambil alih. Cumanya perjuangan kita sekarang ni kita meletakkan Akta Pekerja 1995 pindaan 2022 tu sebagai sandaran. Kalau tidak kita tak ada akta yang untuk sandaran. Jadi kita letak sandaran dan juga kita juga telah memperjuangkan supaya pekerja bebas juga akan terkait dengan akta kerja. Dan kita sejauh mana perkembangannya? Yelah sebab kita tahu perkembangan filem ni panjang. Kita tahu waktu bekerja juga panjang. Itu menjadi satu isu yang pernah dibangkitkan. So bagaimana penggiat industri membawa isu ini? Kita dah 2-3 kali berjumpa dengan Jabatan Tenaga Kerja untuk membawa perkara ini. Tapi oleh kerana penggambaran filem ni dia kompleks sedikit. Kadang-kadang ada hari syutingnya lebih daripada 12 jam. Tapi kebiasaannya 10 hingga 12 jam. Jadi perkara-perkara itu sedikit merumitkan. Apa-apa pun yang paling penting adalah persetujuan dua pihak. Pekerja dan juga penerbit. Itu paling penting sebenarnya. Dan bersempena dengan Hari Kru Filem Malaysia yang akan diadakan minggu depan 1 Februari di Dewan Bahasa dan Pustaka ini, adakah program itu terbuka kepada orang ramai ataupun hanya untuk penggiat ataupun pekerja industri filem? Sebenarnya program ini special untuk pekerja filem, untuk industri filem. Kita tak buka. Tapi industri filem itu sendiri sebenarnya besar. Kalau masuk lagi penggiat dalam media sosial lagi memang besar. So saya mengharapkan yang mana ada di Kuala Lumpur dan Selangor ni kena turun sambut sama-sama. Pengisian dia sangat bagus. Dan bercakap mengenai industri filem ni sebenarnya besar. Betul. Kata Cik Khalil. Sebenarnya siapa yang layak untuk turut serta dalam persatuan ini dalam sebab ianya difahamkan bukan hanya terhadap kru filem sahaja tetapi ianya lebih luas. Mungkin boleh dijelaskan Cik Khalil? Sebenarnya kalau nak ikutkan ahli Profima itu terdiri daripada 24 sektor yang saya cakap tadi, kepakaran tadi kan. Tapi kita tidak menidakkan yang lain daripada itulah. Contohnya banyak lagi bidang-bidang kreatif. Jadi itu juga kita jemput dan juga kita alu-alukan kedatangan untuk hadir. Kalau nak bersama Profima pun kita tak ada masalah. Contohnya macam script writer pun bersama dengan kita sekarang ni. Stuntman pun ramai dah bersama dengan kita. Itu adalah satu kesedaran yang bagus kerana hak mereka pastinya akan dibela oleh Profima. Okey, berbaki masa yang ada mungkin Cik Khalil boleh kongsikan mengenai harapan tentang industri filem dan Profima terhadap Profima itu sendiri jangka masa terkini dan juga akan datang. Saya tentang acara ini bagi pihak kerajaan kalau boleh satu hari nanti ianya diiktiraf. Itu yang kami harapkanlah. Dari pihak penerbit dan juga pengurus produksi, berilah cuti sebagai penghargaan dan pengiktirafan kepada pekerja anda untuk hari ini. Bagi pihak kru filem semua, kalau boleh hadir, ini hari kita, hari raya kita, jadi kena hadir semua sekali lah. So itu yang saya harapkan untuk hari yang penuh bermakna. InsyaAllah, besar harapannya daripada Profima. Kalau kita pekerja ada Labor Day, hari pekerja. Tetapi inilah yang dituntut ataupun diminta oleh Profima itu sendiri, iaitu hari terhadap kru filem Malaysia dan semoga ianya dipermudahkan sekalinya. Okey, baik. Terima kasih Cik Khalil atas perkongsian itu tadi dan diharapkan segala perancangan untuk Hari Kru Filem Malaysia ini berjalan dengan lancar dan setakat ini semua dah okey Semua dah okey, persiapan insya-Allah dalam tunggu harinya lah. Apa keistimewaan yang dibawakan pada Hari Kru 2024 ni? Saya melihat dia punya program wacana dan juga talk show tu yang sangat-sangat baik. Dan siapa yang akan dijangka, siapa yang akan menyertai Hari Kru filem ini? Kalau ikut pengalaman yang lepas, memang mereka nak jumpa kawan-kawan, inilah waktunya. Jadi otak-otak orang-orang lama veteran ni
ramai akan turun pada hari veteran juga akan turun. Itu pastinya satu momen yang paling berharga kerana perkongsian pengalaman dan ilmu itu yang paling kita nanti-nantikanlah. Baik, tak ada apa yang saya boleh ucapkan selain selamat maju jaya. Semoga Hari Kru Filem Malaysia kali kedua ini menjadi satu fenomena dan membawa orang kata menaikkan martabat kru filem itu sendiri. Baik, terima kasih Encik Muhammad Khalil bin Saleh, Presiden Persatuan Pekerja Profesional Filem Malaysia, Profina. Baik. Dan itu saja perkongsian yang kita dapat saksikan pada hari ini. Sebenarnya banyak benda yang kita kongsikan hari ini, perkara yang menarik. Betul. Daripada mengenai penyakit kusta sampailah kesedaran terhadap Hari Kru Filem Malaysia. Sebenarnya banyak dalam kehidupan kita yang kadang-kadang kita terlepas pandang ada yang sesuatu yang penting sebenarnya. Dan kadang-kadang kita terlalu fikirkan diri kita, ya Helena, sampai kita tak nampak apa yang ada di sini. Saya ada orang kata perkataan untuk situasi ini. Kadang-kadang kita melihat berhadapan dengan masalah semua gelap, tetapi sebenarnya kalau kita lihat ke belakang mungkin diri kita ada jawapan dia. Itu bab kata Rumi. Itu saja buat hari ini. Saya Helena Palavi, saya Nurul Mola. Assalamualaikum dan sehingga jumpa lagi. Bye bye.